Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Osman. Saya akan menjelaskan maksud pengajaran berkesan. Apakah itu pengajaran? Okey, sebelum tu saya akan memberi definisi terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksudkan dengan pengajaran? Okey, definisi pengajaran. Pada pendapat ahli behaviorisme, mereka berpendapat pengajaran ialah sesuatu proses untuk menyampaikan maklumat dan memberi pengalaman yang akan mengubah tingkah laku pelajar secara kekal atau konsisten. Manakala pendapat ahli kognitif pula, mereka menyatakan bahawa pengajaran ini sebagai proses untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kefahaman mereka. Jadi pengajaran ni boleh diterangkan dengan mengambil kira pendapat daripada kedua-dua tokoh tersebut. Seterusnya pendapat Brown pada tahun 1988. Beliau menghuraikan pengajaran ini sebagai satu penyediaan peluang yang membolehkan seseorang pelajar tersebut untuk belajar. Manakala Dick dan Reiser pada tahun 1989, mereka mendefinisikan pengajaran ini sebagai satu interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dan kemahiran pelajar dalam bentuk yang khusus yang telah ditentukan. Apa yang didapati di sini maksudnya pengajaran ni boleh dijelaskan sebagai proses menyampaikan maklumat, menyediakan peluang belajar dan memberi pengalaman serta memupuk nilai yang boleh mendatangkan perubahan dari segi tingkah laku dan meningkatkan kebolehan kognitif pelajar. Selepas itu, pengajaran ni sebenarnya dilihat daripada sudut guru itu sendiri sebagai usaha yang dilakukan untuk menyampaikan maklumat serta melaksanakan aktiviti untuk pelajar tersebut mempelajari sesuatu. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri pengajaran. Terdapat beberapa ciri pengajaran. Yang pertama, pengajaran akan terjadi apabila terdapat guru dan murid. Ciri seterusnya, guru berperanan sebagai pengajar dan murid berperanan sebagai pembelajar. Ciri seterusnya, pengajaran melibatkan latihan atau tugasan serta pencapaian seseorang murid. Dan akhir sekali, pengajaran melibatkan interaksi dua hala antara guru dan murid. Seterusnya saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pengajaran berkesan. Untuk definisi pengajaran berkesan, Dunn dan Wright telah menyatakan bahawa pengajaran berkesan ini bermaksud seorang pengajar atau guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran atau teknik profesional yang tinggi. Mereka ni berpendapat pengajaran berkesan ni menuntut seorang guru tu untuk memahami isi kandungan sesuatu mata pelajaran dan memiliki ilmu pengetahuan mengenai topik yang ingin diajar. Dan cikgu tu atau guru tu kena menyiapkan dirilah dengan kemahiran tertentu dari aspek pengurusan kelas, dari segi menyoal soalan, penerangan yang jelas dan pemantauan proses pembelajaran tersebutlah. Seterusnya, Ryan 1995 ni dia telah mendefinisikan pengajaran berkesan akan hanya tercapai dengan adanya guru yang efektif yang mempunyai sifat-sifat seperti adil, bertanggungjawab, tegas, berdedikasi dan mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap mata pelajaran yang diajarnya. Manakala Laplanche pada tahun 1998, beliau berpendapat bahawa pengajaran berkesan ni bermaksud pengajaran oleh guru yang penyayang, mengambil berat terhadap kebajikan pelajar, memberi sokongan kepada pelajar dan berpengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar. Lihat kepada ketiga-tiga tokoh ini, sebenarnya mereka mempunyai pendapat yang hampir sama di mana untuk menjadikan sesuatu pengajaran tersebut berkesan, ia bergantung kepada sifat yang ada pada seseorang guru itu, di mana guru tersebut sememangnya perlu berdedikasi, suka dan sangat minatlah ke atas pekerjaannya sebagai seorang guru.
Pengajaran tersebut akan menjadi kurang berkesan jika seseorang guru itu dia tidak mempunyai minat yang mendalam terhadap pekerjaannya sebagai seorang guru. Okey, seterusnya, menurut Hunter, beliau mendefinisikan pengajaran berkesan ni adalah pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar. Manakala menurut Cruikshank, beliau menyatakan bahawa pengajaran berkesan adalah guru berkesan. Okey, guru berkesan ni adalah guru yang mempunyai personaliti yang menarik, yang tangkas dalam menghidupkan suasana bilik darjah. Okey, dan boleh membantu pelajar-pelajar di dalam bilik darjah. Okey, kalau tengok kat sini, terdapat persamaan antara pandangan yang diberikan oleh Cruikshank dan Hunter, di mana mereka berpendapat bahawa pengajaran ni boleh meningkatkan pembelajaran pelajar. Lepas tu, pengajaran berkesan ni dapat disimpulkan sebagai pengajaran yang menyediakan dan mewujudkan suasana yang sihatlah bagi menggalakkan pelajar untuk terus belajar. Okay, perkara ini disokong oleh Syahril pada tahun 2004 di mana beliau mendefinisikan pengajaran berkesan ini sebagai kebolehan dan kemampuan seorang guru itu untuk menyampaikan maklumat pengajaran dengan baik dan juga berkesan, di mana secara tidak langsung dapat memotivasikan diri pelajar untuk terus semelang serta mencapai kejayaan. Okey, seterusnya, untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan, kita perlu ambil kira aspek psikologi. Okay, aspek psikologi ni maksudnya pengajaran yang memberikan suasana sihat untuk seseorang pelajar itu untuk belajar. Okay, dalam pengajaran, guru perlu mengambil kira cara individu belajar seperti yang terdapat dalam teori pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah teori pembelajaran behaviorisme, teori pembelajaran kognitif serta teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran behaviorisme dan teori pembelajaran kognitif ni ia wajar diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kerana teori ini menerangkan cara seseorang individu itu belajar. Teori ini dapat membantu guru untuk memahami asas masalah pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan khas. Dengan menggunakan prinsip yang telah disarankan dalam teori tersebut, guru dapat mereka bentuk pengajaran dan melaksanakan pengajaran yang memudahkan pelajar tersebut untuk faham. Teori pembelajaran sosial oleh Bandura, teori ini dia menerangkan bagaimana seseorang individu itu boleh belajar melalui interaksi sosial. Di samping itu, dalam teori ini, pelajar akan memerhati tingkah laku guru sebagai model. Maksudnya sini, guru akan menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu kepada murid dan selepas itu, pelajar diberi peluang untuk melakukan seperti yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut. Kalau murid melakukan hasil kerja yang baik, mereka akan diberi ganjaran seperti markah yang tinggi dan ini akan menguatkan lagi semangat pelajar tersebut untuk belajar kerana hasil kerja mereka mendapat penghargaan. Berdasarkan teori-teori ini, guru boleh mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut secara meluas dalam pengajarannya. Seterusnya kita akan masuk kepada ciri-ciri pengajaran berkesan. Yang pertama, pengajaran berpusatkan pelajar. Maksudnya guru dia akan menyediakan struktur yang membolehkan pelajar belajar perkara yang mereka mahu atau yang mereka minati. Di samping itu, ia melibatkan penglibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ciri pengajaran berkesan yang kedua ialah aplikasi pelbagai kaedah pengajaran. Maksudnya di sini guru dia akan menggunakan pelbagai kaedah untuk mengajar. Terdapat banyak kaedah atau teknik pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam bilik darjah. Sebagai contoh, kaedah inquiry, kaedah demonstrasi, kaedah lakonan, kaedah bercerita serta kaedah
perbincangan. Ciri pengajaran berkesan yang ketiga ialah perancangan pengajaran yang baik. Perancangan pengajaran yang baik merupakan aspek yang sangat penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Perancangan ini perlu dilakukan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menepati kehendak objektif dan matlamat yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Perancangan perlu dilakukan oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakan kaedah-kaedah mengajar yang sesuai dalam bilik darjah. Ciri yang keempat ialah memberi pujian dan ganjaran kepada murid. Pujian dan ganjaran merupakan peneguhan positif yang diberikan oleh guru di mana ia dapat mendorong pelajar dalam menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Peneguhan positif yang diberikan kepada murid seperti ganjaran dan pujian adalah bagi menggalakkan tingkah laku positif yang dilakukan oleh murid. Ciri pengajaran berkesan yang kelima ialah bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses PMP ni dia amat penting bagi guru dalam memastikan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar supaya ia lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan lebih baik. Selain itu, bahan bantu mengajar ni akan dapat mengekalkan minat pelajar untuk terus memberikan tumpuan kepada sesi pembelajaran dan pengajaran guru. Dan ciri terakhir ialah memberi motivasi. Motivasi ni merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana dia membuatkan proses PMP tersebut menjadi lebih berkesan dan menarik. Apabila murid bermotivasi untuk belajar, mereka akan lebih memahami dan menerima input pengajaran yang diajar oleh guru dengan lebih mudah. Seterusnya, menurut Slevin pada tahun 1984, beliau telah memperkenalkan 4 elemen untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan, iaitu kualiti pengajaran, tahap kesesuaian pengajaran, insentif serta masa. Untuk kualiti pengajaran, pengajaran yang berkualiti ni akan terjadi apabila maklumat yang disampaikan oleh guru boleh diterima serta menarik minat murid dan mudah untuk diingati serta dapat dilakukan oleh pelajar. Seterusnya, tahap kesesuaian pengajaran. Di sini maksudnya dia bergantung kepada tahap keupayaan pelajar dalam penerimaan pembelajaran. Hal ini kerana setiap kebolehan pelajar adalah berbeza-beza dengan mengambil kira latar belakang pendidikan mereka serta tahap kecerdasan mereka. Di sini guru tersebut harus bijak menggunakan kaedah atau strategi mengikut tahap penerimaan pelajar itu sendiri. Seterusnya ialah insentif. Insentif daripada guru adalah amat penting bagi menarik minat serta menggalakkan pelajar tersebut agar terlibat dalam proses PNP secara langsung atau tidak langsung. Di sini dengan penghargaan yang telah diberikan, ianya dapat membantu serta menggalakkan penglibatan para pelajar di dalam kelas serta dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Akhir sekali ialah masa. Penggunaan masa yang betul dapat memastikan sukatan pelajaran dapat dihabiskan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Oleh itu, perancangan pengajaran yang bertepatan dengan objektif pengajaran dapat memastikan hasil yang berkualiti. Secara kesimpulannya, pengajaran yang berkesan ini dia merujuk kepada seseorang guru itu untuk membawa pelajarnya kepada hasil pembelajaran yang terakhir yang diinginkannya. Pengajaran berkesan ini dia bergantung kepada guru tersebut untuk memastikan proses PNP berlangsung secara efektif.